Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Pim, Cik Pim. Waalaikumsalam. Okey, suara saya jelas tak? Jelas, clear. Okey, Alhamdulillah. Okey, so hari ni macam kita janjikan lah, kita nak bersembang pasal Royal Q dan trading kripto macam yang saya jelaskan dalam Telegram. Seperti mana sedikit gambaran dah nampak dalam Telegram, dan juga ada juga gambaran yang nampak kita bagi juga di dalam kita punya WhatsApp group. Jadi hari ni dalam sesi shownya hari ni saya nak buat penerangan pada Pim lah macam mana perjalanan yang lebih detail, dan sekiranya nanti kalau ada soalan boleh bertanya, no problem, pasal ini adalah sesi kita one to one. Jadi ini bukan sesi ramai-ramai. Jadi kita buka untuk soalan juga, tak ada masalah. Okey? Jadi ni lebih kepada discussion kita secara berdua lah, personal discussion. Jadi tak ada masalah, saya boleh buka. Maknanya anda tak perlu nak mutekan mikrofon, dan anda tak perlu nak mutekan, anda tak perlu nak offkan kamera. Jadi kita masih berkomunikasi bersama-sama dan kita bincang bersama-sama sini. Okey. So hari ni saya nak share dulu tentang presentation kita. Ini saya nak sharekan satu slide daripada apa, boleh nampak tak slide dia? Okey, boleh nampak. Alright. So hari ni apa yang kita nak ceritakan hari ni tentang, pertama sekali saya buka untuk topik apa itu mata wang kripto. Ramai hari ni orang tak tahu mata wang kripto tu apa dia. Kan? Ada orang kata kripto tu apa dia, tapi ramai orang bila tanya kripto tak tahu. Tapi bila sebut tentang Bitcoin, oh, I pernah dengar. Pim pernah dengar tak tentang Bitcoin? Pernah? Okey. So mata wang kripto ni apa dia? Mata wang kripto adalah mata wang digital, berfungsi sebagai media pertukaran dengan menggunakan teknologi kriptografi. So hari ini dia adalah mata wang maya ataupun mata wang digital ataupun aset digital yang mana hari ini mempunyai nilai kerana mempunyai demand, dan dia boleh digunakan untuk kata medium pertukaran dengan menggunakan coin ini. Okey, dan mata wang kripto ni kalau ikutkan dulu daripada Bitcoin ni, kemunculan awal dia, the mothers of coin, mana ibu segala kepada kripto ni adalah Bitcoin. That's why hari ni ramai orang dengar Bitcoin, orang tengok oh Bitcoin pernah dengar tapi kripto tak pernah dengar. Dia Bitcoin tu pun adalah satu kripto, tapi yang pertama ditubuhkan adalah Bitcoin. Iaitu Bitcoin ni sejak, kalau kita tengok dekat sini ya, kita tengok dekat slide ni, mula sejak kemunculan Bitcoin pada tahun 2009. Bermakna hari ni mata wang kripto lebih kurang 22 tahun di pasaran dah. Maknanya Bitcoin yang pertama dan diikuti dengan coin-coin yang lain. Sekarang ni kalau kita tengok dekat coin market cap pun dah ada lebih daripada 1,000 wang kripto ataupun mata wang kripto yang ada di pasaran hari ni. Okey. Kriptografi, apa itu kriptografi? Orang kata gunakan teknologi kriptografi adalah teknologi yang menggunakan konsep pengiraan matematik. So dia menggunakan konsep pengiraan matematik ataupun algoritma. Pernah dengar algoritma? Itulah dia yang berfungsi untuk melindungi dan sahkan transaksi, termasuk kawal pembentukan unit baru sesuatu mata wang. Dan yang paling penting hari ini, kawalan tidak berpusat, maksudnya decentralized. Okay, apa beza dengan kripto dengan wang fiat? Kalau kita tengok wang fiat tu macam RM, ringgit Malaysia untuk ringgit di Malaysia, rupiah Indonesia, Thailand baht, US dollar, pound sterling, Great Britain pound sterling, itu adalah mata wang fiat. Dan biasanya mata wang ini dikawal selia oleh bank-bank negara masing-masing. Jadi maknanya di sana kalau konsep mata wang fiat ini adalah centralized, maknanya segala transaksi dikawal selia oleh satu badan. Makna ada centralized oleh satu badan yang mana hari ini kalau terpulang pada badan itu, nak approve ke, nak lepaskan, itu kadang-kadang ada orang tanya pada kita, saya nak keluar, kita pergi ke bank, nak keluar 100,000 duit kita, nak keluar 200,000, cukup punya susah. Kadang kita nak keluar tu duit sendiri, tapi oleh kerana ada kawalan-kawalan daripada pihak-pihak yang berwajib, ada pihak-pihak tertentu macam bank negara dan sebagainya, maka prosedur itu kena diikuti. Tetapi kalau mata wang kripto ni dia decentralized, tak ada kawalan yang berpusat. Dia menggunakan community punya konsep. That's why dia selamat hari ni. So tak ada orang yang boleh kawal. Dia menggunakan teknologi kriptografi ni adalah untuk dia akan daripada community, katalah saya dah ada Bitcoin.
ataupun kripto. PIM ada kripto, ada sahabat kita Abu pun ada kripto contohnya. Okey, bila saya membuat transaksi itu perlu disahkan, maka disahkan menggunakan teknologi kriptografi. Dia ada beberapa komputer yang ada Bitcoin di seluruh dunia, dia akan sahkan melalui algoritma adalah sistem pengiraan matematik itu tadi. Maknanya tanpa kita sedar proses itu berjalan. Jadi tak ada kawal selia. Jadi tak ada orang yang boleh freeze account kita dalam ni. Tak ada orang yang boleh menyekat kita punya transaksi walaupun transaksi kita tu melibatkan tempat yang jauh, negara yang jauh. Itu lebih kurang tentang mata wang kripto. So hari ini saya nak tunjuk kat orang mata wang kripto ni kalau kat luar negara dah lama dah. Cuma kita kat Malaysia ni kalau ikut kajian lebih kurang dalam 3%. Kurang daripada 3% penduduk Malaysia yang orang kata yang terdedah kepada kripto ni, maknanya pelaburan atau penyimpanan aset kripto hari ni. Tapi kalau di luar, kalau kita tengok kat sini ya. Okey. Kita tengok dekat sini, contoh kita dekat FOB ni. Okey. Mana saya nak draw. Okey. Kita katalah kita tengok kat FOB ni. Hari ni FOB ni dia bercerita Crypto Secret Billionaire Club, dan hari ni dekat luar negara hari ni, di luar negara hari ni orang rata-rata bercerita tentang kripto hari ni. Rata-rata orang bercerita tentang, kalau di US, di negara-negara maju ni cerita tentang billionaire kripto ini dah biasa. Tetapi kalau kita bercerita di Malaysia ini, pasaran dia masih sikit lah. Pasaran masih kecil, ramai lagi orang tak tahu. That's why saya cakap tadi, kalau ada orang bertanya pasal Bitcoin, oh Bitcoin I pernah dengar, tapi kripto I tak pernah dengar. Pasal kita pendedahan kita kurang. Tetapi yang pastinya hari ni kat luar negara, kalau anda boleh tengok sendiri, anda boleh Google sendiri, di luar negara, anda boleh Google sendiri bagaimanakah terciptanya billionaire daripada pelaburan mata wang kripto ini dah sangat-sangat berleluasa kat US ni. Ada yang bila saya involve dalam industri kripto ni, saya berjumpa dengan ramai orang secara maya lah. Ada juga yang rupa-rupanya ada kawan saya juga dah lama, dah 10 tahun dah tak bekerja. Balik daripada US itu, apa kerja dia hari ni? Rupa dia dapat pendedahan daripada kripto ni. Kerja dia adalah menyimpan trading kripto sahaja. Patutlah dia balik-balik keluar, balik-balik grad daripada US, tak ada kerja dah. Pasal hari ni tanpa kerja pun hari ni orang boleh hidup dan orang boleh meraih keuntungan yang berterusan dengan kripto ni. So kalau nak cerita tentang billionaire, kalau ada orang kata betul ke boleh? Macam tipu je. Kalau orang kata macam tipu, terpulang pada orang tu lah. Hak dia untuk percaya atau tidak. Yang penting hari ni, teknologi hari ni, dunia di hujung jari anda. Anda kalau dulu tahun 90, tahun 80, tahun awal 2000, mungkin kita boleh kelentong orang suka-suka. Kita cerita ini jutawan, kita cerita ini puluh juta, ini kita cerita bilion. Orang tak nak orang kena percaya. Tetapi hari ni tak semudah itu. Hari ni anda Google je, anda boleh tahu apa saja perkembangan tentang dunia. Anda Google je tentang kripto, anda Google je tentang billionaire tentang kripto, anda Google saja apa saja anda boleh tahu dah. Cuma sekarang ni isu dia anda nak Google atau tak nak Google itu sahaja. Okey? Jadi saya tak bercadang untuk cakap banyak. Kita terus sekali kita nak ini buat pengenalan untuk kripto lah. Alright, macam mana ni? Okey. Dan kita tengok kat sini pula. Alright, so ada hari ni, ada orang tanya saya, yes, crypto is crypto. Macam mana orang nak menjana keuntungan dengan kripto ni? Teknik jana keuntungan dengan kripto. Saya pernah dengar Bitcoin, saya pernah dengar coin-coin lain, tapi saya tak tahu macam manakah kaedah untuk nak buat keuntungan. Macam mana yang tadi yang kita cerita tadi, ada kawan kita yang 10 tahun dah tak kerja, tapi hidup mewah. Hidupnya ialah dengan kereta besar, dengan rumahnya besar, dengan tak kerja dia holiday je, kerja dia bercuti je, kerja dia asyik pergi umrah je, kerja dia asyik tolong orang je. Kerja tak kerja. Jadi hari ni dapat saya simpulkan dengan 3 cara untuk orang buat income ataupun orang buat keuntungan di dalam industri mata wang atau dalam cryptocurrency ini. Pertama sekali adalah dengan melombong. Okey, bagaimana cara kita nak dapat cryptocurrency, nak dapat Bitcoin, nak dapat coin-coin lain adalah dengan cara melombong. Melombong kripto ataupun orang panggil mining. Pernah dengar mining? Pernah dengar mining?
Pernah dengar? So Melombong ini, kalau dulu Melombong biji timah tu pakai kapal korek, yang ini dia tak pakai kapal korek. Kalau tengok di belakang ada nampak di cursor saya ni, di belakang gambar-gambar belakang ni, ini adalah mining machine yang digunakan untuk mining BTC, mining kripto-kripto yang lain yang boleh di mining. Okey? Itu kalau awal-awal dulu ada orang yang mining BTC, masa tu tak ramai, memang banyaklah Bitcoin yang diterima. Anda bayangkan kalau hari ni harga Bitcoin 200,000 lebih ringgit Malaysia lah. Kalau ada 4 biji Bitcoin je, anda jutawan dah. Okey, anda jutawan, anda dah ada sejuta dah. Okey? Dan itu cara orang melombong. Cara kedua, kalau anda tak ada masalah untuk mining machine ni pula, pertama sekali, dia ini penjagaan dia sangat-sangat remeh lah. Pertama, suhu di dalam tempat kita meletakkan mining machine tu, di dalam bangunan tu, dia kena ada suhu yang khusus. Maknanya dia tak boleh main suka-suka nak letak, dan mining machine tu sentiasa di-maintain, dibersihkan, tak boleh ada abuk dan sebagainya. Dan yang paling masalah sekarang ni adalah dia menggunakan kuasa elektrik untuk mining tu. Maknanya mesin yang menggunakan kuasa elektrik yang besar. Lebih besar kuasa elektrik yang digunakan, makin banyak lagi potensi kripto yang dapat dilombong menggunakan mining machine tu. Boleh faham Jadi dekat sini masalah dia orang mining machine adalah, pertama, kos dia mahal. Yang kedua, penjagaan dia perlu ada orang yang tahu. Dan yang ketiga dia, of course kos dia juga, electricity dia mahal. That's why hari ni ramai orang yang dulu menjalankan mining di Malaysia, menjalankan mining di Indonesia, hari ini dah berpindah ke negara China dan negara-negara sejuk. Pasal hari ni di sana dengar kata, saya tak pernah sampai ke sana, dengar kata kalau ikut apa pembacaan dan info yang saya dapat, di sana kadar elektrisiti dia lebih rendah berbanding dengan Malaysia. Jadi kalau dihitung-hitung, dikira-kira daripada bayar bil, daripada beli mesin, daripada maintain mesin, daripada bayar kaki tangan, kalau mining di sana masih memperoleh keuntungan lagi. Tetapi kalau ikut kata orang mining di Malaysia ni, bukan tak boleh keuntungan, tapi keuntungan dia tipis. Okey, lebih-lebih lagi pula, sekiranya kalau masa kita mining tu, elektrisiti sama kita gunakan besar, tetapi harga Bitcoin ataupun harga kripto tu merudum. Jadi dengan jumlah yang dapat pada hasil mining tu, comparekan dengan kos yang dijualkan, kadang-kadang tak berbaloi. Mungkin ada keuntungan tapi terlalu nipis. Jadi ramai orang berpindah ke tempat lain untuk buatkan mining farm ini, untuk hidupkan mining farm ni. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau rasa anda tak ada mining farm, anda boleh bermula dengan simpan kripto. Maknanya anda beli di pasaran, beli melalui exchanger, Binance ataupun, nak faham exchanger ni apa tuan? Exchanger ni bertindak macam bank. Saya menggunakan bahasa mudah, bertindak macam bank, seperti mana hari ni Maybank, CIMB. Kalau Maybank dan CIMB menyimpan wang fiat dalam bentuk ringgit Malaysia, tetapi hari ni untuk menyimpan wang kripto, anda tak boleh simpan dalam CIMB atau Maybank. Anda boleh simpan di dalam bank khas untuk kripto ataupun kita panggil exchanger. Seperti hari ni kita ada lebih kurang dalam 300 lebih exchanger di seluruh dunia. Dan exchanger yang number one hari ni, yang memegang 70% pasaran kripto dunia ini adalah Binance. Okey. So ada orang simpan kripto ni, dia beli pada harga murah dan dia jual pada harga mahal. Nampak macam mana perjalanan simpan kripto ni? Contoh, saya mengenali kripto ni pada tahun 2004 kalau tak silap. Masa tu saya masih buat networking lah. Masa tu harga sebiji Bitcoin. Okey. Saya nak tunjukkan. Okey, jap. Allah. Harga sebiji Bitcoin pada masa itu, 1 BTC 1 BTC, Bitcoin tu singkatan pada BTC, harga dia lebih kurang lebih kurang dalam kalau masa tu dalam ringgit Malaysia dah dalam 300 lebih per unit. Anda bayangkan masa tu, saya jumpa lama dah tapi tak buat keputusan masa tu. Samalah seperti anda. Katakanlah hari itu anda ada RM1,500 lebih kurang. Dengan RM1,500, okey, dengan RM1,500, kalaulah contoh je lah kita, satu Bitcoin harganya RM300, bermakna berapa biji yang kita boleh dapat? 1,500 bahagi 300, berapa biji agak kita boleh dapat? 5.
BTC. Okey. 5 BTC. Boleh nampak ni ya? Boleh. Alright. Saya nak ke tengah sikit. Okey. Ni kata saya padam. Okey. So 5 BTC ini modal yang kita dapat. Okey, ini adalah 5 BTC. Anda tahu tak harga hari ni BTC berapa sekarang? Hari ni lebih kurang harga, saya nak cek dekat sini ya. Kita buat live dekat sini lah. Okey. Harga BTC hari ini satu biji, kalau katalah 2004 dulu anda simpan ada 1,500. Okey. Harga hari ini BTC adalah 61,000 ataupun 61,000 lah. 61,000 kita kalilah dengan, kalau ringgit Malaysia 61,000 kali dengan RM4.25. Bermakna hari ini harga satu BTC adalah hari ini. Okay. Hari ini harga satu BTC bersamaan dengan RM lebih kurang 259,250. Kalau anda ada 5 BTC tadi. Bayangkan. RM 259,250 kali dengan 5. Kali dengan 5, 259,250 kali 5. Bermakna hari ini, dengan hari itu anda keluar, hari ini harga nilai 5 BTC yang anda ada itu RM 1,296,250 ringgit. Ini harga untuk 5 BTC. Tadi anda keluarkan berapa tadi? 1,500. Makna kalau 1,250 ni 2004 sampailah 2021, bermakna 16-17 tahun. 17 tahun simpan. 1,296,250 tolak dengan 1,500 modal kita tadi. Keuntungan anda sahaja kalau kat sini 1,294,750. 17 tahun ada simpanan, ada keuntungan 1,000 lebih. Okey tak okey, Pak? Okey. Itu cara orang menyimpan BTC dan orang beli di masa murah dan berjual pada masa mahal. Dan yang ketiga, cara yang ketiga bagaimana kita boleh nak dapat keuntungan daripada kripto ni adalah dengan berdagang di dalam, maknanya kita buat trading, kita jual beli kripto ini di pasaran. Di pasaran apa? Di dalam exchanger. Okey, contoh ni. Dengan cara apa? Berdagangkan kripto. Dekat mana kita nak dagangkan? Dekat mana kita nak dagangkan? Dekat kita punya exchanger ataupun bank tu tadi. Alright. So hari ni saya nak tekankan kepada bagaimana untuk kita berdagang dengan kripto. Bagaimana cara untuk kita berdagang dengan kripto? Maka hari ni kita tengok ni. So kalau pertama sekali anda tengok gambar dekat sini, ini cara orang berdagang dengan kripto lah. Orang kena tengok chart, orang kena beli, dia tak kala rendah, jual dia tak kala tinggi, and then dia tahu masa bila dia kena beli. Dia kena menilai chart, dia kena tengok tahu market, dia kena tahu spekulasi yang berlaku di luar, dia kena baca macam-macam tentang berita kripto. Tapi hari ini di antara paling besar orang buat duit adalah dalam bentuk dagangan kripto hari ini. Tapi hari ini untuk jadi seorang trader kripto, untuk nak berdagang kripto, biasanya dia sebut je trader, orang dah tahu. Ini bukan, orang kata bukan kaleng-kaleng punya ilmu. Bukan ilmu rendah-rendahnya, bukan hari ini belajar, besok boleh trade. Tidak. So dia perlukan banyak pembelajaran, dia perlu banyakkan dia memahami graf, dia kena memahami market dan sebagainya. Fahami trend, jadi banyak. Dan itu dari segi nak belajar. Itu belum kita cerita lagi, itu baru nak belajar. Ini pun kadang-kadang orang dah habis berpuluh-puluh ribu untuk dapatkan, dan tak ada orang nak ajar pada kripto ni secara kosong. Pasal orang tahu bila once anda pandai trade kripto, anda pasti buat keuntungan. Kerana kripto ini kalau anda bermain pada spot, dia tak ada istilah rugi. Yang dia hanya adalah floating sahaja. Confirm untung, tapi berapa lama keuntungan itu diambil.
Jadi penting untuk kita tahu coin mana yang boleh naik, coin mana yang akan dapat. Jadi kita kena ambil tahu, bukan mudah-mudah. Okey. Jadi untuk jadi trader, jadi kalau orang tengok je graf dan orang tengok je gambar dalam seperti mana yang saya tunjuk dekat sini, alamatnya ramai yang orang reverse, tak berani nak jadi trader. Tetapi walaupun hari ini kita tentang trader, orang boleh hidup senang lenang dengan hanya duduk depan komputer trade kripto saja, orang boleh duduk senang lenang. Tetapi untuk proses nak menjadi trader itu bukannya sangat satu perkara yang mudah. Dalam proses nak jadi trader tu banyak perkara yang perlu anda ketahui, yang perlu anda belajar, duit ataupun kos-kos untuk pembelajaran, pasal orang nak belajar hari ni semua kena bayar. Itu yang walaupun hebat tapi orang tak sanggup kebanyakannya. Okey, itulah. Jadi hari ni walaupun kita nak cerita tentang dagangan kita, saya nak fokus pada dagangan kripto hari ni. Bila orang sebut orang tak berani, tetapi hari ni saya nak buat satu formula baru hari ni. Kita walaupun kita tak tahu nak baca graf, walaupun kita tak tahu macam mana nak menilai pasaran, walaupun kita tak tahu bagaimanakah candle itu bergerak bearish ke bullish ke, jadi bullish ke, jadi bearish betul ke bawah ke atas, harga di tengah menaik, dan kita masih boleh dapat keuntungan berdagang kripto walaupun kita tak tahu, kita tak pernah belajar, kita tak tahu apa pun, dengan menggunakan sistem teknologi robot daripada RoyalQ hari ini. Pasal hari ini bila dah ada robot, anda tak perlu lagi nak tengok graf macam ni, anda tak perlu lagi nak menilai, semua robot yang tolong buatkan untuk anda. Apa yang anda perlu hari ini, anda dapatkan robot hari ini dan anda terima saja keuntungan hasil daripada trading yang dilakukan oleh robot itu 24 jam satu hari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tak ada cuti raya haji, tak ada cuti raya Cina, tak ada cuti PKP, tak ada cuti Christmas. Dia terus saja bekerja setiap hari 24 jam, setiap hari 7 hari seminggu, 365 hari setahun, tanpa orang kata apa, penat lelah dan letih di hari ini. Jadi itu yang kelebihan tu, dia bekerja kita siang dan malam, tetapi keuntungan tu anda bayangkan sekiranya anda hari ini anda boleh bekerja 24 jam menilai pasaran di kripto, berapakah gandaan income yang anda perolehi daripada hasil trading tu tadi. Tapi kalau bila nak kena belajar tu semua, itu memang ambil masa yang lama. Jadi hari ni anda tak perlu pening-pening kepala. Kalau anda tahu lagi bagus. Bukan saya cakap pada hari ni PIM tak perlu ambil tahu pun. Cuma hari ni kalau anda masih tak tahu pun, anda masih buat profit. Clear ya? Clear PIM? Clear. Oh maaf. Batuk banyak cakap ni. Tekak kering. Okey. Jadi itu tentang trading. Jadi hari ini saya nak perkenalkan anda satu robot, PIM. Satu robot RoyalQ. Bagaimana robot ini bekerja menggantikan lelaki yang sedang termenung ruja ni melihat skrin hari ini. Kita tengok kan. Okey. So, saya nak perkenalkan hari ini RoyalQ. Selamat datang ke masa hadapan. Pasal hari ini RoyalQ dah buat kerja untuk kita semua. Ini adalah apa itu, ini saya nak perkenalkan, ini adalah syarikat RoyalQ. So RoyalQ hari ini kita alamat perniagaan kita 8605 Santa Monica Boulevard 79525 West Hollywood, California. Dan ini California Secretary of State Electronic Filing. California, dekat sini ada California Secretary of State Electronic. Maknanya kita hari ini sebuah syarikat yang berdaftar di California di USA, dan kita mendapat kebenaran dan ada licensing, dan kita mendapat status at finance. Jadi nak dapatkan finance, dia berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan HSBC, dengan at finance yang lain. Untuk mendapatkan tu klasifikasi dia punya apa tu cukup ketat. Okey. Itu sedikit tentang RoyalQ lah. Dan RoyalQ adalah sebuah komuniti. Jadi kami adalah komuniti orang yang percaya kerajaan buat ke sini. Maknanya kita bergerak secara komuniti. Jadi hari ini kita adalah satu komuniti, bergerak dalam satu komuniti di RoyalQ. Okey. So apakah RoyalQ? RoyalQ adalah aplikasi super pintar melaksanakan operasi automatik yang diawasi dalam masa sebenar melalui algoritma data besar, menyesuaikan diri menggunakan keadaan pasaran pada masa sebenar, real time 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Ini yang saya kata tadi. Disimpulkan RoyalQ adalah sebuah aplikasi super pintar, ataupun kita panggil mudah dia robot untuk trading pasaran kripto.
Yang hari ini dia bekerja 24 jam satu hari, 7 hari seminggu, 365 hari tanpa cuti, tanpa ada MC, tanpa ada EL, tanpa ada absent dan sebagainya. Itu Robert Ray. Jadi hari ini kalau anda rasa anda tak ada masa, anda tak tahu, anda tak faham tentang bagaimana nak trade cryptocurrency, anda hari ini anda bagaikan dah dapat satu berita baik bahawasanya anda, walaupun anda tak tahu, tetapi anda masih lagi boleh menerima keuntungan daripada hasil dagangan ataupun trading di cryptocurrency dengan menggunakan robot Royal Q. Jadi anda tak payah nak monitor handphone anda. Jadi anda tak payah nak sabut-sabut, duduk depan nak stres-stres, nak tengok carta, tak payah. Jadi kita linkkan saja robot Q, robot Q robot ni akan menjalankan kerja anda. Okay? Right. So kelebihan Royal Q adalah sistem kuantitatif. Sistem kuantitatif Royal Q menggunakan gabungan berbilang strategi dan berbilang teknologi dengan mekanisme kuantitatif pintar. Pengguna hanya perlu menyambungkan sama ada API Binance atau API Huobi. Pilih koin kripto pilihan dan satu klik untuk bermula. Royal Q adalah untuk pengguna-pengguna baru dan maju. Maknanya kat sini, dalam Royal Q ni segala-gala skill, teknik-teknik pembelian, teknik macam mana teknik membaca pasaran, bagaimana teknik-teknik martingale yang digunakan hari ini semua dah tersedia dalam Royal Q. Anda hanya perlu linkkan di bank anda dengan robot Royal Q, di mana anda menyimpan kripto atau berdagang kripto tadi, simpan saja Royal Q, anda linkkan saja dan biarkan dia bergerak dan anda boleh monitor keuntungan yang dibuat pada bila-bila masa sahaja. Okey. Dan dengan kuantitatif, Royal Q tidak menyimpan aset anda. Ini yang paling penting, saudara. Saya nak tekan pada anda hari ini, ada orang tanya saya tak beranilah nak masuk cerita-cerita untung ni. Takut dia kata ini skim cepat kaya. Saya takut kena scam. Ada Pip ada rasa macam tu tak sebelum ni? Takut-takut juga rasa-rasanya. Tapi ikhlas je kita Adalah. Kan? Adalah rasa macam tu sebelum ni. Saya takutlah pasal mungkin ada sejarah ataupun ada kawan-kawan yang pernah join macam-macam skim kat luar kan. Jadi yang dah terkena tipu, jadi ada takut. Yeah. Saya nak bagi tahu kat sini, pertama sekali saya boleh bidas orang kata macam menyangkal kata-kata bahawasanya ini adalah satu Ponzi scheme ataupun skim cepat kaya seperti mana yang sebelum-sebelum inilah. Kerana hari ini terang macam mana kita nak panggil skim cepat kaya, Pin. Sedangkan duit kita, katalah anda sebagai pelabur, duit anda tak perlu menyerahkan kepada Royal Q pun. Tak perlu. Duit anda simpan dia dalam bank anda sendiri. Bank kripto anda sendiri. Bukan bagi pada syarikat. Kalau dulu anda kena tipu, mungkin saya nak masuk package $10,000. Bagi pada syarikat A. Syarikat A kata kalau anda join $10,000, kita bagi 10% sebulan ke, 20% sebulan ke, 1% daily ke. Kita bagi duit pada syarikat. Dan syarikat itu kononnya dorong trade untuk kita dan bayar keuntungan fix return pada kita selama sekian bulan yang telah ditetapkan. Ini cerita paling mudah. Kalau saya selalu bertanya pada diri saya dan saya selalu suruh kawan-kawan saya bertanya pada diri mereka sendiri, tanya satu soalan pada diri anda ataupun pada kawan anda, sekiranya saya join program ini, ada tak kisahlah investment ke apa, sekiranya kalau company yang saya hantar duit itu tutup, apa terjadi pada kita? Company itu lari, maka duit kita pun lari. Tetapi dalam Royal Q, duit hari ini tak perlu bagi kat Royal Q pun. Tak perlu bagi kat orang pun. Duit kita memang ada dalam akaun kita. Dan Royal Q ni hanya sebuah aplikasi pintar yang hari ini kita linkkan saja dengan bank ni untuk membuat transaksi jual dan beli sahaja. Makna dia tolong urus niagakan duit kita tu 24 jam satu hari tadi untuk kita. Keuntungan semua withdrawal, transfer dia tak boleh buat. Kita sahaja sebagai owner account bank kripto tadi yang kita saja yang berkuasa untuk buat withdrawal, untuk transfer ke mana-mana. Boleh faham Jadi dekat sini faham. Macam orang nak kata, saya takutlah nanti kalau saya rugi. Macam mana nak rugi? Duit pada anda. Bukan pada saya. Clear ya? Jadi kalau duit pada saya, mungkin anda bagi 10,000 pada saya, mungkin saya akan ada orang kata apa? Ada potensi untuk melarikan duit anda atau menipu duit anda, tetapi duit ada dengan anda. Kalau yang tipu,
Macam mana saya nak tipu sedangkan duit ada. Kalau yang tipu anda sendiri yang tipu dia sendiri. Mungkin apa, tapi itu clear, itu dari segi risiko saya dah terangkan. So tak ada risiko kena tipu kerana duit ada pada kita sendiri. Kita tak serahkan kepada siapa pun. Alright? Okey. Ini saya nak tunjuk gambaran. Okey. Ini Binance. Kalau Binance dan ini Huobi. Okey, kita menggunakan ini adalah satu, apa itu Binance? Binance ni dia punya konsep Binance ni macam saya kata tadi, ini adalah exchanger ataupun kita panggil dekat sini nak bagi mudah lah, ini adalah bank untuk kripto. Ini bank kripto Binance, macam contoh Maybank. Di Huobi pula ini pun bank untuk sama kripto, bank juga. Macam contohlah satu Maybank, satu CIMB. Nama dia berbeza tetapi peranan dia adalah ini bank kripto, ini adalah bank kripto. Duit kita, segala-gala duit kita hari ni, duit kita, segala-gala duit kita, tak kisahlah anda ada 10,000 ke 1 juta ke, akan dimasukkan direct ke dalam bank anda. Maknanya anda simpan, kalau duit anda dekat Huobi, bank anda dekat Huobi, anda simpanlah duit anda di dalam Huobi. Maknanya kat sini dia tak ada orang kata, saya nak padam ni. Okey. Maknanya dia tak ada istilah hari ni nak bagi. Royal Q dia tak dekat mana? Royal Q ni hanyalah sekadar kita, duit kita semua dalam ni. Okey. Okey, tidak so, duit kita semua dalam ni, dalam kita, duit kita. Jadi kita ambil Royal Q ni adalah tujuannya adalah untuk menggabungkan Royal Q ni terus saja ke bank anda. Kita Royal Q ni bertujuan adalah untuk, ini adalah robot. Ini adalah robot ataupun trader ataupun pekerja ataupun macam staff lah, macam staff. Kita hire dia, bayar untuk setahun. Bayar untuk setahun bernilai berapa? $120. $120 untuk setahun macam tu. Yes. Jadi ini adalah robot kita, trader kita, pekerja kita, khadam kita, pembantu, nak kata pekerja pun mana ada pekerja yang tak cuti. Tapi Royal Q ini dia hanya bertugas untuk urus niaga je. Maknanya dia kat sini dia bertugas adalah untuk tradekan saja duit kita di dalam ini. Segala modal, segala untung semua ada di dalam bank. Di dalam account bank kita sendiri. Jadi yang ini hanyalah sebuah robot yang dia boleh tradekan saja. Boleh clear tak gitu? Clear. Lupa juga kalau kita menggunakan bank Huobi. Jadi kita linkkan saja daripada Royal Q ini sambung ke Huobi supaya dia boleh tradekan duit kita di dalam bank ni. Ataupun kita boleh buat ada 2 bank, Binance dan Huobi, boleh jalan secara serentak. Okey? Faham? Nampak tak? Clear? Ada soalan tak kat sini? Clear ya? Tak ada, jelas. Alright, alhamdulillah. Kalau jelas, alhamdulillah. Kejap saya nak ke apa sikit. Alright. Okey. Right. Itu dia punya peranan dia. Dan seterusnya, okey. Bila kita menggunakan Royal Q ni, dagangan kita berjalan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Maknanya macam-macam cara teknik penggunaan itu akan dijalankan secara automatik di dalam robot Royal Q. Dan apa hari ini jadi ahli VIP Royal Q, sistem kuantitatif pintar paling boleh dipercayai hari ini. Kita boleh dapatkan Royal Q ni melalui download di dalam App Store dan juga Google Play kita hari ini. Okey, dan kita boleh download di dalam App Store ataupun Google Play. Dan untuk mengaktifkan dia hari ini hanya langganan. Kita kenakan hanya langganan dekat sini. Tadi kita menggunakan langganan di dekat sini tadi. Nak menarikkan ini di atas. Tak nampak kat atas tak? Nampak apa? Taklah, tak nampak yang tulis-tulisan. Okey.
Maknanya nampak kita hanya perlukan yuran setahun. Hanya kita $120 lebih kurang, kalau sini dalam ringgit Malaysia 120 RM 120 kali dengan satu ringgit RM4, 4.25. Makna lebih kurang kalau kita tengok itu 5 120 kali dengan 4.25, maknanya untuk sewaan robot ni setahun saja RM510 sahaja. Okey. Maksud kita bayar pekerja kita 510 je lah untuk setahun. Tahun 510 je gaji dia. Pekerja yang tak tidur, yang tak cuti. Tak tidur, betul, hebat. Jadi kalau tengok kat sini, selain daripada gaji yang kita bayar kita bukit setahun, kita dia mengenakan yuran prestasi 20%. Maksudnya hari ni 20% tu sekiranya robot itu buat keuntungan, dia kira dia base pada keuntungan yang dia buat, bukan daripada transaksi. Kalau kita pergi dekat mana ada kadang-kadang kita masuk, kita beli saham dan sebagainya, beli je dah kena charge, jual kena charge lagi. Tetapi dalam robot ni kita beli, dia trade, dapat keuntungan, katalah $10 keuntungan pada hari itu, 20% adalah komisen robot itu, bermakna kalau $10 itu $2, 20% tadi. $2 dekat sini akan dibayar $2, 20% akan dibayar kepada robot, kita yang akan bayar sendiri. Pasal semua keuntungan kita tu dalam Binance kita akan bayar, kita akan buat dalam bentuk prepaid, kita ada standby $20 dah prepaid. Jadi dia akan potong $2. Kalau untung $100 pada hari itu, bermakna komisen yang diberi kepada robot adalah $20, kita $80. Maksudnya kita kena spare duit untuk dia potong tu dekat satu tempat lah. Yes, betul. Maknanya kita dekat robot tu kita kadang ada sparekan dia punya duit untuk di dalam kita punya robot lah. Nanti kita ajar dia macam konsep prepaid. Pasal maksudnya dia bukan auto lah, kita kena pindahkan duit tu khas untuk dia tolak dia punya yuran tu. Okey, faham. Dia tak boleh auto, tahu pasal apa? Pasal dalam robot kita linkkan robot dengan bank kita ataupun Binance kita tadi, dia hanya dibenarkan untuk baca market dan trade saja, jual dan beli saja. Faham. Jadi keuntungan, kata dia buat $100 punya keuntungan pun dia tak boleh nak keluarkan 20% tu sendiri. Pasal dia tak ada kuasa. Maksudnya dia tak boleh simply buat apa any transaction dekat kita punya account, sebab tu bank kita kan. Betul. Pasal bank hanya kita je yang boleh buat transaction. Kita benarkan dia untuk buat dagangan sahaja. Jadi macam mana dia nak tarik komisen dia 20% tu? Maka kita dah tahu robot ni bakal untung, kita akan letakkan di dalam Royal Q punya asset ataupun wallet $20 dulu. Jadi maknanya kalau modal asal dia $120 untuk robot dan satu lagi untuk $20 tadi. Ini bukan $20, silap lah ni. Apa dia? Ni RM ni. Bukan betul, faham. Okey, faham Faham, dolar. Faham. Takut nanti saya nak rakam ni. Jadi ada USDT sebenarnya. 20 lagi, ini bersamaan dengan 85 ringgit, sorry. RM 85. Pasal apa jadilah 20 kali dengan 4.25. Jadi lebih kurang dalam untuk permulaan itu lebih kurang 510 campur 85 ringgit tu lebih kurang dapat total dia 595. Jadi kalau lah RM ni total lebih kurang macam ni lah. Okey, RM 595. Yang $20 tu adalah sebagai prepaid. Dia ada je dalam tu, bila ada keuntungan baru dia potong. Oh, maksudnya awal-awal dia dah memang kena masukkan sekali dengan $20 tu. Yes, betul. Pasal dia masa kita nak beli robot tu, kita masukkan sekali yang $20 tu. Yes, betul. Macam tu. Ya, betul. Kita kena siapkan prepaid dia. Kalau dia tak ada prepaid, macam mana dia buat kerja? Dia tak ada, orang kata bila dia dapat untung, macam mana dia nak tarik dia punya komisen. Faham? Jadi kita kena sediakan, pasal robot macam saya cakap lah, robot dia tak ada hak untuk membuat any transaction di dalam kita punya. Okey, lepas tu contohnya kalau dah ni, lepas tu kalau lah $20 tu dah habis dalam wallet tu, kalau orang tu tak bayar macam mana? Dia tak trade lah. Robot akan berhenti trade dulu lah.
sehinggalah dia masuk letakkan $20 Wallet lagi tu, dalam wallet. dalam tu, baru dah ada duit minyak itu dia dalam sistem tu, dia panggil fuel fee. Dia panggil fuel fee, maknanya minyak lah. Dia nak berjalan, minyak tak ada jalan lah. Maksudnya dalam wallet yang $20 tu dia akan tolak sikit-sikit bergantung kepada berapa untung lah kan. Contohlah hari tu dia untung $5. Yes, betul. Then dia bukan tolak $20 lagi, dia tolak berapa 20% daripada $5, $1 lebih macam tu lah. Okay, macam tu lah. So dia tolak lagi. So kita ada lagi $19. Ada $19 lagi. Okay, faham. Jadi keuntungan kita yang $5 tu dah ada dalam bank kita. Jadi kalau katalah dah habis $20 tu, bermakna keuntungan dalam bank, modal dengan bank dengan untung dah ada dalam, kita ambil daripada bank kita, transfer ke situ. Jadi dia rotate dia usik duit yang dalam wallet tu je lah. Yes, betul. Dia usik duit keuntungan je, cuma kita perlu transfer je. Kalau lah kita rasa kita nak out session, lepas ni nak out session lama ke, kita ataupun busy, kita tak sempat nak monitor benda tu, kita letaklah lebih sikit. Kita budget berapa kita dapat keuntungan bulan ni. Biasa aku dapat $1,000, aku standby $200 siap-siap. Pun boleh juga. So tak adalah kita perlu monitor setiap hari berjalan ke tak berjalan, tak berjalan. Okay. Alright. Jelas Jelas. Okay, so saya pergi ke next slide lagi. Alright, so 3 langkah mudah macam mana nak bermula. Simple je. Pertama sekali, macam mana nak bermula. Yang pertama adalah daftar saja percuma. Kita akan bagi link. Contoh macam saya akan bagi link saya ada dalam apa, saya boleh bagi link pada PIM, dan PIM ikut je link tu, daftarkan saja email, nama, detail di dalam tu untuk pendaftaran secara percuma dulu. Okey, bila dah daftar percuma, barulah pergi pada langkah kedua ni, pergi ke App Store ataupun Google Play, install saja Royal Q daripada handphone anda, sehinggalah kalau tengok kat sini, okey, macam saya sendiri ya. Saya tunjukkan ni di antara ni folder Royal Q, nampak? Ini folder Binance saya. Okey. So install saja Royal Q dekat anda punya page ni. Install. Macam mana nak tolak apa dia? Okay. Gambar ni, dan langkah ketiga aktifkan. Dan langkah ketiga adalah aktifkan akaun. Tadi dah ada register, lepas tu kena buat $120 tu untuk aktifkan sewaan robot setahun, dan standby $20 untuk prepaid untuk tolak komisen robot tu. Bermakna dia 595. Bila anda ada je 595 dekat sini, bermakna dekat anda dah selesai. Anda dah selesai 3 perkara kat sini. Boleh clear? Okay, clear. Alright. So itu je 3 perkara untuk anda trade. Untuk next slide, kalau kita tengok kat sini, dah lepas dah buat 3 perkara tu, dan anda juga hari ni di dalam Royal Q ni bukan setakat anda boleh untung ada satu cara je buat duit. Ada 3 cara sebenarnya untuk buat duit. Satu cara adalah pertama dengan trading tadi, dengan sambungkan aplikasi Royal Q kepada exchanger ataupun bank anda tadi. Dan nikmatilah kelajuan anda berdagang. Robot ni boleh buat dalam 1 second, boleh beli 20 serentak. Kalau kita depan-depan mana boleh nak buat 20 serentak, tapi oleh kerana robot ini very, orang kata intelligent robot, or intelligent punya apps, jadi dia boleh buat 20 transaction dalam 1 saat. Dia boleh buat 2000 transaction dalam 1 minit. Memang cukup pantas. Okey? Dan jadi sebahagian daripada rangkaian sosial pedagang Royal Q, dan dapatkan pengikut untuk strategi anda. Itu yang pertama untuk trading. Jadi anda kalau kata contohnya lah, orang tanya saya, ini biasanya orang tanya saya dia bila kita cerita tentang trading ini, dia tak ada fix, dia tak tahu berapa persen sebulan, 10% ke 20% ke 30%, dia tak ada macam tu. Cuma dia bergantung pada market, ada tinggi, ada rendah, ada tinggi, ada rendah, tapi yang pasti mesti buat profit punya. Beza dia banyak atau sikit sahaja, kerana robot ni buat kerja memang untuk profit. Okey. So orang tanya saya, kadang orang tak puas hati juga, tanya berapa sebenarnya keuntungan yang saya boleh dapat. Saya boleh simpulkan macam ni lah, ini adalah untuk prediction sajalah. Minimum pun 5% sebulan, 5% ke 20% sebulan. Jadi saya letak kat sini 5%,
5% ke 20% sebulan dekat sini. Kenapa letak rendah sangat? Sebenarnya dalam tempoh sebulan ada orang buat profit sampai 60%, ada orang buat profit sampai 30%, ada orang buat profit sampai 100%. Kawan saya pun hari tu saya tunjuk kawan saya ada gas. Dia modal di dalam Binance 5,000, dia linkkan saja dalam masa 1 bulan di dalam Binance tu jadi 10,000. Maknanya keuntungan dia modal 5,000, untung 5,000 jadi total 10,000. Keuntungannya 100% dalam tempoh 1 bulan. Tadi ada orang tanya saya, kalau macam tu bulan depan saya masuk boleh dapat 100%. Saya tak tahu. Bergantung pada pasaran. Tak tentu. Mungkin 50%, mungkin 40%, tapi saya meletakkan kat sini 5 ke 20% lah. Jadi tiba-tiba hari ni kalau 5% tu terlalu sedikit. Tapi rendah-rendah pun 5% memang ada. Tiba-tiba lah PIM dah join RQ, market bulan ni cantik. PIM dapat keuntungan 50%. Saya berkata tadi prediction saya 5 ke 20, tiba dapat kalau dapat 50, jadi orang tak marah PIM. Tak ada orang yang dalam dunia ni yang marah kita kerana kenapa kau janji 50-20? Pasal apa dapat 50? Tak ada orang yang marah kita bila dapat lebih. Orang gila je yang marah. Tapi kalau dapat kurang orang marah. Tiba-tiba kita janji 5%, asal 2% je keuntungan. Itu pun marah kerana selisih sikit. Asal 4%, janji 5% minimum. Ini prediction, saudara. Tetapi biasanya 5% tu minimum tu memang ada lah. Dia bergantung pada market. Dia bukannya skim cepat kaya. Dia bukannya Ponzi scheme ataupun skim cepat kaya. Tetapi hari ini dia punya return lebih besar daripada skim cepat kaya. Ini program ini, dia punya return lebih besar daripada program cepat kaya. Itu yang saya ulangkan. Kalau anda buat join skim cepat kaya pun tak layu menjadi. Orang bagi 10% sebulan dan sebagainya. Tetapi harga sini ada orang dapat 100%, 60% sebulan. Lagi besar daripada skim cepat kaya, malahan genuine. Duit tak payah bagi ke orang. Duit simpan kat sendiri. Kita hanya klikkan robot saja. Safe. Tak ada risiko. Duit dalam bank kita. Tak perlu nak bagi ke orang. Okay, clear? Okay. So itulah bergantung. Kalau modal besar, untung dia besar. Kata kalau kita berdagang $1,000 lah modal kita, kita dapat 5% ke 20% contohnya. Kalau 5% ke 20% daripada $1,000 lebih kurang $50 ke $200. Kalau telah $200 kali 4 lebih kurang dalam RM800 sebulan. 4,000 lebih kita dapat RM800 sebulan. Okey tak okey tu rasa? Okey. Daripada 4,000 lebih duit kita dalam bank ekstra dalam tempoh sebulan jadi 800. Jadi kalau 4,000 tadi dah jadi 4,800. Keuntungan 800. Okay. Kalau 1,000 itu pun dah okey. Bayang kalau 10,000 mungkin kalau 10,000 $500 ke $2,000 mungkin sampai ke 8,000 sebulan ataupun lebih. Kalau 100,000 5,000 ke $20,000, $80,000. That's why hari ni orang betul-betul bila orang ada duit modal yang besar, duit bekerja untuk mereka. Inilah apa sebelum ni saya baca buku motivasi, kita bercerita tentang orang miskin bekerja untuk duit, orang kaya ni duit bekerja untuk mereka. Rupa-rupanya ini salah satu formula dia bagaimana hari ni duit boleh bekerja untuk anda semua hari ni kat sini. Okey? Itu 5/20%. Itu pun dah okey Kalau rasa-rasa Rosini ada 10,000 dapat $500 ke $2,000 satu hari, extra income, extra keuntungan $2,000, RM8,000, ada bonus RM8,000 sebulan. Okey tak okey Rosini? Okey. Extra, bukan berhenti kerja. Kita buat macam biasa, benda robot semua berjalan, kita buat kerja macam biasa. Cuma ada extra kali ini RM8,000 sebulan. Lagi okey. Terpulang pada anda. That's why hari ni kalau anda nak join, kata saya selalu coaching, saya tanya pada anda, apa you punya target? Adakah you nak buat saving masa panjang, biar simpan, and then biar ada compounding, ataupun anda nak mencari satu backup income? Macam kawan saya, dia kata saya ada $10,000, tak apa saya letak dalam bank saya link je robot, saya ada lebih kurang dalam RM2,000 ke RM8,000 sebulan. Setiap bulan kerja dia apa? Dia akan tengok dalam bank dia tu, bila hujung bulan dia akan tengok, tadi dia letak $10,000, dia akan tengok berapa yang tinggal baki dia. Mungkin dia jadi macam 12,500. Jadi dia keluar je 2,500. Tinggalkan 10,000 pokok dalam tu untuk di trade. Jadi 2,500 dia dah ambil buat belanja dia ataupun buat tambahan income dia.
Tengok juga ada orang yang nak backup income. Ada orang yang kata, oh tak kisah saya nak tak 10,000 ni, setting dia kita bagi compounding sampailah 2030 nanti saya nak buka. Dan ada juga macam-macam. That's why saya selalu recommend pada orang bergantung pada apa yang anda nak. Ada satu pasangan ni berjumpa saya, bila cerita pada saya, dia kata, bang, saya nak buat satu education plan untuk anak saya, dia kata. Saya cakap simple je, letak je ada 300, berapa yang ada nak letak $100 ke dalam tu ke? Ataupun $300 ke dalam tu, dan biarkan saja. Biar kalau buat tu compounding. Saya silap dalam beberapa tahun ni, saya silap jadi ratus ribu ataupun silap kalau kata bergantung pada ratus ribu atau puluh ribu ataupun mungkin boleh jadi jutaan dolar. Tetapi yang pasti akan untung pasal kita bekerja jual dan beli, jual dan beli, jual dan beli. Dan robot pastikan kalau ada keuntungan barulah penjualan itu dilakukan. Dia tak ada ikut emosi. Macam kita, kelemahan kita sebagai manusia ni, kita ikut emosi kadang-kadang bila kita tengok market rendah, kita dah cemas. Turun lagi lah. Baik jual dulu. Kalau tidak nanti langsung tak ada nilai. Kita biasa macam tu. Kita jual, harga naik balik. Tapi robot dia tak ada emosi. Kita dah set untung banyak ni, dia akan tunggu, dia akan multinger semua untung-untung dia. Sehinggalah orang kata ada keuntungan baru terjadi yang penjualan. Okey, clear dia. Dan cara kedua dalam ROIQ anda nak buat, sekiranya anda dah pakar lah, anda dah tahu di dalam ROIQ dia ada strategi dia, bagaimana anda nak meletakkan strategi, nak beli coin apa, itu akan ambil masa. Dalam masa tempoh anda dapat keuntungan. Kalau sekiranya anda nak sambung study tentang ROIQ, tentang kripto, anda boleh follow kita ada kelas-kelas virtual, kita ada support yang boleh mengajar anda. Dan sekiranya anda dah pakar dan trade dan pelbagai strategi untuk anda dah tahu, anda boleh copy trade, maknanya menjadi master copy, menjadi sebahagian daripada rangkaian sosial pedagang ROIQ. Yang ni, yang kedua ni, dengan anda dedahkan strategi trading anda tu kepada orang yang nak follow anda. Dia hanya klik dia follow anda, dia tiru strategi anda, kalau anda untung dia pun untung. Dan daripada situ orang yang follow ni, berapa keuntungan dia, 1% ke 2% akan naik kepada anda. Dan kalau anda tengok dalam kita punya ROIQ dalam circle, ada orang yang buat untung sampai belas ribu %. Belas ribu orang follow saja. Dan yang follow tu ratus ribu. Anda bayang kalau $1,000 lah seorang. Ataupun $100 keuntungan, ada 100,000, dah berapa juta. 1% daripada 1 juta, setiap kali transaksi hari-hari income dia puluh ribu. Orang follow, bukan dia kena duduk depan komputer macam kita, tak. Dia hanya guna setting robot juga, tapi orang follow setting tu. Anda kehidupan macam biasa, patut pergi holiday, patut pergi buat kerja, patut jadi suami misali, patut jadi isteri solehah, pergilah jadi isteri solehah macam biasa. Tapi orang follow strategi anda, bukan setakat anda dapat untung, orang yang follow pun dapat untung. Dari keuntungan orang tu follow tu, dia kena agihkan beberapa persen yang telah anda tetapkan. Berapa persen anda dia macam tu. Yes. Anda tetapkan. Kalau anda rasa strategi anda tu, kalau nak follow aku, 2% daripada keuntungan yang dibuat melalui yang kau copy ni, automatik robot akan tarik. Atas ada perjanjian. Kalau anda rasa macam, tak apa, 1% cukup. Kalau contoh, kalau saya nak ambil, saya nak tiru, nak copy dia punya ni. Lepas tu, saya setuju dengan berapa yang dia letak, contoh 2%. Saya setuju, so maksudnya, copy teruskan je lah macam tu. Copy terus je. Kita tak payah nak pening kepala, nak berapa tier, nak apa, kita pergi circle, copy je. Ada biasanya dia orang ambil persen pun dalam 1% je. Kalau macam tu, tak apa-apa. Kalau $100 keuntungan tu, $1 je lepas tu. Tapi kalau dah main dengan kuantiti banyak, dan ini pula kita boleh, bila kita dah menjadi trader, kalau kita yakin untuk kita nak kongsikan strategi kita bukan boleh dapat di dalam kalangan grup kita saja. Maknanya seluruh dunia dia tengok prestasi kita dalam bot tu. Katalah PIM, nama trader tu PIM. PIM ini dalam tempoh 1 bulan dah buat 24,000%. Oh, saya bagus trader ni, saya nak follow dia. Kita pun klik je dia akan synckan semua strategi yang dia ada ke dalam kita punya account juga. Kalau nak stop pun anytime. Nak stop pun anytime, no problem. Dia tak ada locking, anda nak kena invest 3 bulan, anda kena invest sebulan, anda kena invest 1 tahun, tak boleh keluar, tak ada. Hari ni anda invest, tiba-tiba besok pagi ada emergency nak pakai, anda boleh jual terus, anda boleh keluarkan terus, tak ada masalah. Jadi dekat situ tiba-tiba ada emergency, tiba-tiba nak pakai duit, dah tak ada cara lain dah. Kripto je lah. Boleh, tak ada masalah. Tak ada kekangan, tak ada kena simpan seminggu, tak ada. Anda boleh terus jual, nak cash out, jadikan cash ke,
berapa banyak pun insya-Allah nanti ada boleh bagi tahu saya. Itu untuk teknik yang kedua, jadi sebahagian daripada rangkaian ikut strategi. Okey. Dan yang ketiga, katakanlah anda ini nak join, anda anda boleh melakukan kongsi Royal Q dengan rakan-rakan, buat rangkaian ahli gabungan, dia ada affiliate. Jadi kalau kita introduce pada orang lain, sekiranya dia ada commission dia dan dia ada overriding. Nanti kita akan ceritakan dalam topik yang ke depan. Jadi sekiranya orang kata, saya tak sukalah nak cari-cari orang, nak cerita-cerita kat orang, saya kalau boleh saya nak buat sendiri. Nak buat, nak beli dan link kan, saya tak nak ambil tahu, saya tak nak orang kaitkan nama saya dengan Royal Q. It's okay, no problem. Keuntungan anda tetap dapat, cuma ada pilihan lah. Macam saya, orang macam saya mungkin bermula dengan modal tak ada sangat. Saya tak ada modal, nak tunggu 100,000 tu tak tahulah bila. Jadi ada option untuk saya menambah pendapatan saya dengan saya menjalankan rangkaian tadi ataupun memperkenalkan affiliate lah, maknanya introduce kepada pengguna-pengguna lain, dan pengguna-pengguna daripada pendaftaran tu saya akan dapat komisen, daripada keuntungan trading juga saya akan dapat komisen. Itu kenapa. Okey? Boleh faham tak? Okay, faham. Jadi terpulang nak buat pun boleh, tak nak buat pun tak apa. Jadi macam ada pilihan lah, sekurang-kurang saya adalah untunglah orang tu 100,000, dia tu jutawan, dia main masuk macam Pim kenal Cik Hafiz Hafiz. Kenal. Di bawah network dia ada satu network, satu orang tapi bukan network. Dia try dulu $1,000 and then jalan cantik okey semua. Anda tahu dia top up apa? 1.5 juta USD. Itu dia punya trading bonus besar gila. Pasal 1.5 juta USD dia simpan dalam bank dia. Anda daripada keuntungan tu dia trade, dia buat duit dah. Dia memang tak ada cerita kat orang, dia memang ahli corporate. Dan saya pun ada jumpa adun. Saya ada jumpa hari tu adalah gambar adun yang duduk ahli politician juga yang ada dalam untuk apa. Tapi tak perlu disebutkanlah nama dia. Tapi maknanya macam-macam. Imam masjid. Jadi benda-benda ni kalau dari segi kesahihan ni jangan risaulah, anda boleh datang sendiri. Cuma hari ni kita gunakan Zoom ni nak pasal kita jauh, tapi kalau nanti anda boleh tengok dengan mata kepala sendiri, paling best anda ada sistem sendiri, anda try lah, anda letaklah $100 ke $200 ke modal dalam bank anda, biar link saja, anda tengok bagaimana perjalanan dia. Kalau anda rasa tengok betul lah, yakin, anda nak tambah modal dalam bank anda, terpulang, tambah pun dalam bank anda, bukan dalam bank saya. Clear ya? Clear. Saya nak next ke the next stage. Okay. So sambungkan aplikasi. Dia ada banyak. Sambungkan aplikasi Royal Q kepada akaun pertukaran hobi dan Binance tadi. Untuk satu tadi, maknanya kita macam link tadi yang kita cerita. Linkkan saja. Okay. Royal Q dengan hobi ataupun Binance kita linkkan saja. Okay, dan kita akan orang kata terima daripada bagaimana robot tu buat kerja. Contohnya lah hari ni. Saya nak tunjukkan contoh lah. Contohnya anda hari ini adalah, kalau nampak tak merah-merah, kuning, hijau-hijau ni, gambar-gambar ni. Ini, sorry. Ini adalah trading punya chart. Yang real trading. Tetapi kalau kita bagaimana robot dia bekerja, contohnya kita ada modal. Okey, contohnya kita ada modal. Kita ada modal 1,000 USD lah contohnya. Robot ni dia tak akan beli macam kita terus 1,000 USD. Tak nampak duduk kat ujung tu. Tak nampak Tak apalah. Ada modal 1,000 USD. Okey, dia akan beli pada kita, katakanlah ini adalah contoh bagaimana. Boleh nampak. Nampak Boleh beralih rupanya. Gambar tu Gambar tu. Okey. Teruskan. Katakanlah untuk pembelian pertama kita set untuk 100 katalah $100. Contoh kata kita beli satu coin lah, A coin. Robot pilih satu coin, kita pilih satu coin. Coin tu harga $10. Kita ada modal 1,000 USD, dia takkan beli. Kalau 1,000 USD terus beli, robot dia takkan beli 1,000 USD. Dia akan ada money management dia. Dia akan beli untuk pertama, dia akan beli pembelian pertama $100. $100 pun kita yang set. Kalau $100 kita beli, koin yang bernilai $10 setiap satu unit, 100 bagi 10 bermakna kita akan dapat 10 unit. 10 unit. Clear? Yeah.
10 unit. Jadi tiba-tiba kata harga tu dia menurun kepada $9 per unit. Okey? $9 per unit, harga daripada $10 tadi, harga coin tu jatuh kepada $9. Robot akan buat Maltinger, itu yang dipanggil Maltinger. Pembelian kedua, dia beli lagi $100 untuk harga $9 per unit ni. Maknanya $100 bahagi 9, pasal $1 unit 9 unit bermakna anda akan dapat 11.1 unit. Kalau harga turun lagi, dia beli lagi 100. 100 bagi 8, kalau harga $8, dia akan dapat 12.5 unit. Harga turun lagi, dia beli lagi. Biasanya kalau kita manusia harga turun, kita dah cabut lari dah, betul? Kita nak beli harga yang naik ya, kita nak cari ini harga turun lagi. Dia beli lagi $100. $100 bagi 7, ya kita akan dapat 14.28 unit. Dia turun lagi, dia beli lagi $100. $100 bagi 6, kita akan dapat 16.6 unit. Kalau dia turun lagi, ini contohlah $5, dia beli lagi $100 juga, tapi $100 bahagi $5, 1 unit $5, kita akan dapat 20 unit. Okey, apakah tujuan kita nak buat orang kata apa? Maltinger ni. Apa tujuan dia? Kita nak beli, bila dia turun kita beli je ni. Sebenarnya adalah untuk kita nak mengurangkan average price dia hari ni. Contohnya kita beli tadi $10, kita dapat 10 unit, betul? Kita beli pada awal dia adalah $10. Kalau kita beli $10, biasanya kalau nak untung mesti jual di atas $10 juga. Baru ada keuntungan. Tetapi bila dia turun, kita beli lagi, kita dapat $11. Jadi kalau dia turun dia beli lagi, kita tengok berapakah. Kita tengok berapa modal kita keluar. Tengok sini sekejap. Okay, modal kita keluar, pertama 100, 200, 300, 400, 500, 600. Betul So kita punya modal RM600. Coin yang kita ada. Coin yang kita ada pula. Mula kita beli 100 tadi dapat 10. Lepas tu dapat 11.1. Kita dapat 12.5. Kita dapat beli satu lagi dapat 14.8. 14.28. Kita beli lagi 100 pada harga $6 dapat 16.66. Kita beli lagi 100 pada harga $5, kita dapat 2 unit. Jadi tambah-tambah semua, berapa kita punya coin yang terkumpul? 84.55. Jadi nak tahu average price dia berapa, sistem ini semua komputer lah, robot yang kira lah. Ni saya nak tunjukkan bagaimana dia bekerja saja. 600. Okey, 600 ni tadi. Okey, 600 bahagi dengan 84.55, jadi satu coin, harga untuk satu coin kalau kita tengok kat sini 7.09. Kita beli tadi $10, betul? Tapi bila average kita dah bagi-bagikan, harga seunit ni adalah jatuh dia bila dah bagi-bagikan 7.09. Jadi kita dah tahu harga, robot dah tahu harga yang terkini average dia adalah 7.09. Dia tak perlu tunggu. Dia tak perlu tunggu untuk harga mencecah $10 balik baru kita boleh jual. Nak sampai ke sini baru kita boleh jual. Pasal 7.9 mungkin dekat sini. 7.09 dia cecah je 1%. Pasal kita dah set untung 1% je kita terus jual. Pasal kita biar untung 1% jual, beli balik. Kalau satu hari 10 kali kena 1%, tak 10%. Macam tu. Jadi bila kita dah kira, robot dah kira siap-siap 7.09 tambah 1%, berapakah harga yang patut dijual? Sorry. Dia jual time tu lah. Atas pada 7 point berapa? Contohnya, berapakah harga yang boleh jual? Bermakna untuk 1% profit pada harga $7.16 saja dah boleh jual. Anda dah buat profit 1% dah. So dia akan beli balik dan seterusnya dia punya dia punya sistem itu berjalan tu samalah macam ini dan seterusnya. Dia akan kembali balik. That's why robot walaupun kita yang ni lah dipanggil Maltinger tu. Yes, Maltinger tu adalah makna kita belilah balik, maknanya terjadi kita beli lagi, turun beli lagi, pembelian banyak kali. Kita boleh set berapa banyak pun Maltinger kita nak. Okay, boleh faham Clear? Alright. Yang ni kita kena setting sendiri lah. Yang ini kita boleh setting sendiri dan biasanya untuk first time kita akan bantu anda setting, ataupun kalau anda boleh terus je copy kita boleh guide anda. Kalau sekiranya modal anda berapa,
kita boleh guide berapa yang anda patut setting dan ataupun anda boleh copy je jadi copy trader yang dah buat duit profit puluh ribu % tu. Jadi terus copy je, tak payah pening-pening kepala. Okay? Clear kat sini? Ya. Okay. Kalau dah clear, saya nak pergi kepada next slide. Ini contoh-contoh daily trading profit lah. Okay, anda tengok kat sini ya. Saya nak apa? Kat sini. Draw. Anda tengok kat sini 10 hari bulan 11. Okey? 11. Dia dapat apa? 974. Ini 974 USDT. Esoknya 11 hari bulan 11 2021. Dia dapat apa? 1129. 109. Ini adalah accumulated profit trading sahaja. Ini dia punya modal pun dalam 2 robot trade lah ni. Robot trade. Dia tak sama. 12 hari bulan 11 dia untung 849. Ini contoh yang apa? 13 hari bulan 11 dia untung 748, kurang sikit. 14 hari bulan 11 market dia untung 700 lebih. 15 hari bulan 11 dia untung 800 lebih. 16 hari bulan 11 ini baru masa dia ambil itu baru dalam pukul berapa, jadi dia tak habis lagi sampai pukul 12. Tapi dalam sekitar kalau kita tengok ni 700, 800, 1000, $1 satu hari. Robot buat kerja. Orang tanya berapa modal ni? Janganlah cerita hari ni cakap modal dekat $1000 nak dapat profit macam ni. Yang ni lebih kurang dalam $8,000. Dalam $5,000. $5,000 punya yang ada dalam bank anda, ada trade, anda boleh dapat income yang macam ni. Clear? Okay, so kalau kita tengok kat sini pula, kita tengok apa ini leader komen lah dengan apa, senang trade crypto ni pakai Royal Q, cuba share profit korang hari ni. OnSig ini Kadok dia YouTuber lah, dia selalu buat apa, dia pun buat ni dan of course lah kalau dia YouTuber memang dia orang Sarawak kan. Jadi dia balik sana memang orang tunggu dia apa yang dia buat, memang lebih mudah lah. Okay. Okay, clear lah sini? Clear. Contoh. Okay. So rangkaian sosial pedagang ini macam ni lah. Royal Q adalah satu rangkaian sosial yang membawa bersama pedagang-pedagang. Maknanya kita jadikan kita jadi master copy. Maknanya macam mana kita nak jadikan master copy, kita kena lengkapkan 100 pesanan secara manual dan dapatkan return kita, accumulate return kita $1,000. Kalau dah ada $1,000 keuntungan kita, so kita dah boleh layak untuk share kita punya strategi dan kita boleh dapat memperoleh keuntungan daripada trading orang yang follow strategi kita. Alright. Dan last sekali adalah cara yang guna dan kongsi. Guna kongsi very simple saja. Selamat datang hari ini saya nak cerita, saya nak lanjut. Kita ada membership kita. Once kita jadi ahli, kita bayar 120, kita punya level adalah membership V1. Automatic kita adalah VIP 1. Maknanya nak dapatkan bagaimanakah VIP 1 ni, pertama sekali anda kena tadilah aktifkan lesen $120. So bila anda aktifkan lesen, anda dah automatic level anda V1. So bila anda V1, apa yang anda dapat? Pertama sekali, sekiranya anda introduce orang yang kawan anda, kawan saya pun nak trading jugalah, tengok saya untung. Bila saya yang introduce, kita bagi link tu, mendaftar melalui link kita, dia bayar saja. Bila kawan saya aktifkan $120 tadi, automatic commission kita akan terima $30 untuk setiap lesen. Untuk setiap lesen dalam pautan, maknanya yang orang register, katalah PIM perkenalkan Ali join. Oleh kerana PIM VIP 1, perkenalkan Ali, dia register jadi VIP 1, PIM akan dapat $30 on the spot bila once dia dah bayar real time. Dan daripada bonus guest ataupun bonus guest ini yang commission, anda tahu tadi commission, contohnya saya nak tunjuk ni. Katakanlah hari ni Ali tadi trade, dia untung katalah $1,000 lah. Betul? Bulan ni contohnya saya ambil secara rambat lah $1,000. Commission dia kena bayar berapa persen? 20%, betul? Yang tadi? 20%. Ada 20% dari commission daripada Royal Q, bermakna daripada dia punya keuntungan tu. Daripada keuntungan, kata dia untung $1,000,
dia bayar 20% keuntungan jadi $200, betul? Betul. Ini akan dapat pada Saya lah. pada Royal Q bayar pada Royal Q dulu. Okey? 20% daripada nilai yang dia bayar pada Royal Q dia tadi, okey, tax pula. Dia bayar berapa tadi? Jap. Okey, 20% bermakna $200 dia bayar Royal Q, betul? Kita yang introduce dia akan dapat 20% daripada $200 tu. $200. Jadi kita dapat kat sini $40. $40 yang dia dapat daripada trading keuntungan dia tadi. Ini yang kita dapat lah. Okey. $40 kita dapat. Itu kalau dia untung bulan tu. Kalau bulan depan dia untung lagi setiap bulan berterusan selagi mana dia trade guna Royal Q, dia dapat keuntungan melalui Royal Q, selagi itulah dia akan bayar bonus commission pada Royal Q dan kita dapat 20% daripada apa yang dia bayar pada Royal Q. Berapa lama? Seumur hidup selagi dia menggunakan perkhidmatan Royal Q. Jadi ada perlu kita nak kejut orang, Ali, kau dah trade ke belum hari ni? Tak perlu. Pasal semua robot dah jalankan. Ali tidur ke, Ali pengsan ke, Ali koma ke, robot jalankan. Kalau robot jalankan ada 1,000 transaction hari ni, ada $1,000 keuntungan hari ni, $40 akan masuk pada kita. Clear? Alright. Sampai sini ada soalan tak? $40 tu dia bagi time bila? $40 dia bagi real time juga. Maksudnya time Ali tu register. Bukan Ali register, $30 dapat. Bila Ali ada keuntungan, daripada trading dia, katalah untung $1,000. Kan Ali akan tolak prepaid dia $1,000, 20% daripada $1,000 tadi, dekat dia punya Royal Q yang kita letak prepaid $1,000 tadi tu. Daripada itulah dia potong. Katalah dia dah untung besar, income dia besar, mestilah dia banyakkan prepaid itu kan. $200 dia akan bayar, 20% daripada yang dibayar pada Royal Q tu, Royal Q akan pulang balik pada kita. Clear? Okay, faham. Berapa lama? Seumur hidup. Okay. Alright. So, itu untuk member VIP V1. Tapi kalau katalah anda hari ni, anda boleh naik ke rank VIP 2. VIP 2 ni naik rank dia, orang kata mudah je. Kita perkenalkan 3 orang dan di bawah kumpulan kita, tak kisah kumpulan kita, nanti kita bincang dengan lebih lanjut lah. Ada 20 lesen aktif, ada 20 orang. Kita 3 orang, di bawah 3 orang tu adalah pecah-pecah, tak kisah ada account. 20 account, maka kita naik status VIP 2. VIP 2 apa dia? Kalau VIP 1 tadi, kita introducekan orang, kita dapat $30, tetapi dalam VIP, bila kita berstatus VIP 2, kita akan dapat, kita akan dapat, $40. kita akan dapat $40. Kalau tadi $30, bermakna ada dapat $40. Katakanlah tadi kita dah V2, PIM V1, PIM perkenalkan Ali, PIM akan dapat $30, betul? Saya sepatutnya dapat $40, tapi PIM dah dapat $30, 10 lebihan tu, $10 tu akan dapat pada saya. Okey? Dan juga bonus gas tadi, katalah PIM dapat daripada Ali 20% daripada apa yang dia bayar pada Royal Q, bonus dia bayar pada Royal Q. Kalau PIM ni V2, PIM dapat 30%. Kalau tidak dapat 20% je. Ini dapat 30%. Tetapi kalau PIM V1, dia bayar 30%, PIM ambil 20%, 10% ni akan pergi pada V2 di atas. Okay, itu nanti kita boleh cerita. Okay? Alright. Okay. Jelas kat sini ya? Bonus lesen, okay, maknanya bonus lesen USDT 10 USDT, lesen secara aktif, secara tak langsung sehingga infinity ni maksudnya, kalau macam tadi lah orang bawah kita, V1 dia sponsor orang, dia dapat $30, kita layak $40. Jadi dia dah bayar $30 kat orang ni, kita override lagi $10 pada setiap lesen. Tak kisah di bawah tu, kita tak kenal pun, $10 masuk. Clear? Okay. Yeah.
Untuk V3, bila V3 pula, untuk kelaikan V3 dia kena daftar 5 lesen, kita kena direct sponsor 5 orang, kita kenalkan direct. Volume pasukan ada 100 orang aktif dan kita ada 3 orang di bawah kita V2. Kita ada V2, maknanya saya kena develop PIM jadi V2, maknanya V2 PIM seorang, ada seorang lagi V2, ada seorang lagi 3 V2, saya akan naik V. Okey, saya akan naik V3 dan V3 ni dia punya bonus sponsor saja. Tadi V2 40. Yang ini dia dapat apa? Kalau tengok kali 50. ni 50. Bermaknanya tadi kalau PIM V2 dah dapat 40, saya akan dapat ekstra 10. Tapi kalau di bawah saya tu PIM masih V1, PIM sponsor seorang baru V1, PIM dapat 30 betul? Saya dapat 50 sepatutnya, PIM dah ambil 30, balance 20 tu akan masuk pada saya. Selagi dia tak jumpa V3. Dan bonus gas tadi, kalau tadi V2 dapat 30, untuk V3 dia dapat 40. Ini bonus lesson dia, nanti kita boleh bincangkan dengan next lagi lebih jelas lah ya. Okey. Dan untuk next punya apa, kita nak pergi pada macam mana untuk naik level V4. V4 ni simple, daftar 8 lesen. Volume pasukan ada 300 lesen aktif dan kita bina 3 orang direct kita di dalam line kita tadi. V3. Ada 3 V3, ada 300 active robot, 300 active account royalty di bawah kumpulan kita tadi, tak kisah level berapa. 300 active, ada 8 orang daripada 300 tu 8 orang kita yang daftarkan secara direct, maka status kita dah naik VIP4. VIP4 pertama sih sponsor saja $60. Kalau kita direct sponsor 120 dia bayar, $60 bonus kita $60 pada company. Okey? Bonus gas daripada $20 yang 20% yang dia bayar tadi, kalau contoh dia untung $1,000 dia bayar 20% $200, 50% untuk V5. Maknanya dia bayar pada, you bayar tolak commission tadi $200, $100 untuk ROQ, $100 akan masuk dalam wallet V4. Ya? Okey, dan bonus tak langsung tu macam biasalah tadi ada, kalau di bawah tu tak ada rank yang sama, setiap kali pendaftaran baru di bawah kumpulan kita akan membawakan bonus yang tidak langsung. Dan kita ada bonus kolam staraf, maknanya bonus pool ini kalau kata saya V4, PIM V4 saya akan dapat 10% daripada bonus yang PIM terima tu. Alright. Dan contohnya V5. V5 ini ada 800 lesen aktif, ada 12 orang kita sponsor direct, itu kita bina ada 3 V4, kita naik V5, bonus sponsor saja $60, $65 sorry. Kalau bonus gas $55. Dan yang terakhir adalah V6. V6 ni lagi banyak lah. Bila sampai ke level V6 ni, dia punya bonus dia, lesen saja orang beli $120, daripada situ kita dapat $70. 50 je US kita ambil. Okey. Bonus gas daripada 20% tadi yang dibayar, 60% daripada 20% tadi akan dapat pada V6. Tapi kalau di bawah kumpulan tu ada V5 dan sebagainya, dia ada overriding lah, berapa balance tu akan dapat pada V6, dia akan naik juga V6. Dan yang paling best, bila anda sampai ke tahap tinggi V6 ini, kalau sebelum ni anda akan jaga ada override untuk income kumpulan anda saja. Tetapi bila anda sampai ke tahap V6, anda bukan setakat dapat income kumpulan saja. Kita hari ni, bisnes kita sebenarnya dah go to global. Pasal apa saya cakap go to global? Allah, sekejap. 10% daripada pendaftaran seluruh dunia. Bonus global. Tak kisah grup daripada Islamabad ke India ke Pakistan ke Afrika, walaupun tak ada kena-mengena dengan kita. 10% daripada pendaftaran di $120 ni, Royal Q cabut $10, letakkan dalam tabung. Khas untuk V6. Dikongsi bersama oleh V6 seluruh dunia. Satu hari kalau kata ada 10,000 bot yang berdaftar seluruh dunia, 10,000, dia ambil $10 setiap satu, kalau sekali 10,000 dah ada 100,000. 100,000 ni kongsilah dengan V6 di seluruh dunia. Kalau ada V6 tu 10 orang, bermakna dapatlah 10,000 seorang hari tu. Setiap hari akan dikira. So bonus builder 10%,
Dan bila sampai ke V6 ini, kalau kita tengok V6 punya income memang luar biasa. Memang gila babi lah, memang luar biasa lah. That's why kalau kita tengok hari ni nampak je sen mula tu. Tapi macam saudara Nizam punya income, V6 saya punya yang introduce saya ni, dia once V6 satu hari income dia 10,000 ke 13,000 satu sehari, dolar bukannya ringgit. Pasal overriding dia daripada keuntungan orang register dapat, kiri kanan depan belakang dapat. Lepas tu kalau ada V6 global punya sale pun dapat. That's why dia punya perkongsian tu memang menarik. Jadi untung bagi orang yang bersungguh untuk memperkembangkan network ni. Untung juga untuk orang yang tak nak memperkembangkan network sampai setakat menggunakan perkhidmatan robot DoroIQ je. Dan juga orang kata menang-menang lah. Syarikat pun menang, platform pun menang, pedagang pun menang, pemain pun menang, networker pun menang. Jadi cerita dia dalam DoroIQ ni, kalau nak menang tak ada tempat lain, yang lebih baik adalah yang terbaik adalah DoroIQ. Itu lebih kurang tentang perjalanan DoroIQ. Itu saja habis presentation kita hari ini. Kalau kata ada yang kita tak faham nanti kita boleh tanya dalam WhatsApp ataupun boleh PM sendiri ya. Kita boleh personal lah, WhatsApp ataupun grup WhatsApp ataupun di Telegram kita. Okey. Jadi terima kasih saya. Itu saja untuk DoroIQ. Jadi saya nak stop share dulu di dan insyaAllah kalau apa kita boleh berhubung lagi. Dan saya minta kebenaran pada PIM ni, saya rakam ni perbualan ni supaya boleh nanti bila rakam saya nak jadikan rakaman ni bermanfaat untuk semua orang. Jadi kalau ada orang yang tak nak kita, dia boleh ambil rakaman ni ataupun dia boleh masuk ke channel kita punya Telegram ataupun channel di YouTube channel kita. Dia boleh gunakan rakaman ini untuk menerangkan program itu pada orang. Jadi terima kasih PIM, terima kasih kerana jadi jumpa lagi, selamat maju jaya. Kalau kata apa nak untuk next step, yes, kita akan keep in touch, kita akan PM bersama. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bagi